KPM. Assalamualaikum, hai, selamat petang anda semua yang di rumah. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Baiklah, jadi macam tadi anda dah bersama dengan saya untuk subjek ekonomi. Dan kali ini dia lain sikit. Inilah dia sebab dah nampak dah kat tepi Afiq ni ada banyak peralatan. Jadi hari ini kita nak praktis melukis. Mesti Afiq akan perkenalkan siapa cikgu kita dan apa subjek kita pada hari ini. Tapi Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP kerana sekarang ni kita di musim pandemik. Kemudian kes juga semakin meningkat. Cara untuk kita membantu negara kita untuk menurunkan kes dengan cara patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan, makan suplemen, jaga kesihatan. Dan apa paling penting, jangan rapat-rapat kalau nak jumpa orang lain. Okey? Sekurang-kurangnya 1 meter ataupun kalau lebih daripada 1 meter pun lebih baik. Okey, jadi sekarang kita nak tahu subjek kita hari ini iaitu pembuatan perabot dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita di studio untuk sesi pembelajaran. Mari kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan profil guru hari ini. Ya, itu dia. Mungkin ada pelajar yang dah kenal cikgu kita ini. Ini dia cikgu yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengajar pelajar-pelajar di rumah ataupun pelajar yang akan bersama dengan kita di studio nanti. Dan sekarang dah bersama dengan saya, Cikgu Saliza, ataupun lebih orang kata lebih mudah ataupun lebih senang untuk digelar sebagai Cikgu Sally. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat. Ya, cikgu. Okay. Sekarang ni kita masih lagi musim raya, cikgu. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Sempat juga. Baik, jadi Okay. cikgu, subjek pembuatan perabot. Ada tak apa-apa pesanan cikgu kepada pelajar di luar sana sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini? Okey, kepada semua pelajar saya, okey. Sebenarnya kita dah total lockdown, okey. Betul. So duduklah di rumah tetapi kita tetap belajar walaupun berada di rumah. Ya, Okey. Belajar betul tetap lah tu. belajar. Betul lah tu orang kata work from home, study from home. Semua benda kita buat dari rumah. Apa yang boleh kita teruskan, kita cuba teruskan. Baiklah, jadi cikgu. Cikgu, nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran. Tapi kita nak tengok juga pandangan calon mengenai subjek kita hari ini iaitu pembuatan perabot. Mari kita sama-sama saksikan VT ini. Jom. Didik TV KPM. Saya memilih MPV buatan perabot kerana sebagai permulaan kerjaya saya pada masa akan datang. Perabot sangat menyeronokkan kerana saya dapat menambah kemahiran dan mencipta sesuatu yang baru. Ini tahun kedua saya dalam mata pelajaran vocational pembuatan perabot. Saya menganggap mata pelajaran ini sangat menyeronokkan kerana para pelajar didedahkan dengan kaedah pembuatan perabot yang kita gunakan seharian. Selain itu, mata pelajaran ini juga membuka peluang kepada para pelajar untuk membuka syarikat perabot mereka sendiri di masa yang akan datang. Saya juga berharap akan lebih ramai pelajar yang akan berminat dan mengambil mata pelajaran ini nanti. Saya mengambil alam perabot sudah 3 tahun di SMK Usulawati. Harapan saya lepas tamat belajar di SMK Usulawati ingin menanggung pelajaran di mana-mana institusi dan membuka bengkel perabot sendiri di mana-mana saja. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Dan saya tak ada pandangan tapi saya ada pertanyaan kepada Cikgu Sally kita. Sebab subjek pembuatan perabot ni cikgu. Mungkin pada pandangan setengah pihak mungkin nampak macam okey, lelaki je yang suka bertukang ni cikgu. Jadi sebenarnya ada banyak teknik dari segi mungkin ada dalam subjek pembuatan perabot ni ada banyak perkara-perkara yang perlu kita tahu macam mana nak memaku ke mungkin dari segi lukisan terlebih dahulu. Cikgu rasa pekerjaan apa yang sebenarnya bersesuaian dengan subjek pembuatan perabot ni? Okey, tentang skop kerjaya untuk pelajar saya lah. Okey, pada pelajar-pelajar sekarang ni semuanya
kita nak orang yang berkemahiran. Betul. Okey, bila dia ada kemahiran, dia boleh buka syarikat sendiri. Ya. Dia boleh jadi designer. Baik. Okey, dia boleh jadi designer. Lepas tu dia boleh buat reka bentuk. Lepas tu dia boleh buat DIY. Dia boleh kurangkan kos sara hidup dia. Dia tak perlu upah orang. Dia boleh buat sendiri. Okey. So, Jadi- itulah boleh tambah sumber pendapatan. Dia boleh kerja lain tapi sumber pendapatan sampingan. Kan? Faham. Maksudnya boleh juga kalau kita belajar benda lain tapi kita buat kerja tu kerja yang luar bidang daripada apa luar yang kita bidang belajar. apa kita belajar. Okey. Jadi cikgu, kebanyakannya pelajar cikgu lelaki ke perempuan ke biasa? Nak tanya juga tu. Okey, untuk kelas saya, sepanjang saya dah berapa? 20 tahun, dekat 20 tahun saya mengajar, saya tak dapat lagi pelajar perempuan. Oh, ya ke? Cikgu perempuan tapi pelajar cikgu mesti lelaki je? Yes, tetapi bila pergi ke peringkat IPTA untuk peringkat sarjana, banyak pula pelajar perempuan yang mengambil. Oh, itu dia antara sedikit info yang kita nak bertanya dengan Cikgu Sally. Baiklah, jadi Cikgu, kita nak berehat terlebih dahulu. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran bersama dengan Cikgu, dan kalau nak tahu siapakah pelajar yang akan bersama dengan kita di studio dan apakah topik kita pada hari ini, nantikan semuanya selepas ini. Terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi bersama dengan saya Afiq Syazwan. Jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan hand sanitizer, kemudian gunakan pelitup muka, dan apa yang paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi macam biasa Afiq nak perkenalkan kepada anda semua pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Jadi hari ini kita ada pelajar dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Mari kita lihat wajah mereka. Mana mereka ni? Hai. Okey, itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Okey, lambai kat kamera. Okey, jadi Afiq ada tugas kepada adik-adik semua. Boleh tak perkenalkan diri adik-adik seorang demi seorang? Kita mulakan dengan Syawal. Nama betul ke tidak Syawal? Betul, nama betul. Oh, nama betul. Oh, okey. Silakan. Nama saya, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aisyah bin Abdul Aziz dari sekolah SMK Wangsa Melawati. SMK Wangsa Melawati. Seterusnya. Okey, seterusnya Hasbi. Hasbi Irfan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Hasbi Irfan bin Warusdi dari sekolah Wangsa Melawati. Okey. Seterusnya Syawal dah, Hasbi dah. Siapa? Arif. Arif. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Arif Nasuddin bin Nasri dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah. Okey, dan yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Nama saya Izzat Uzaimi bin Aizam. Saya dari sekolah SMK Wangsa Melawati. Okey, jadi inilah dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Jadi anda semua dah bersedia ke belum? Dah. Dah, okey. Baik, jadi jangan, kalau ada apa-apa soalan boleh buka mic. Jangan tutup kamera, dik. Jangan tutup kamera. Kemudian kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya kepada cikgu, sila onkan mic, okey? Jadi sepanjang pembelajaran dijalankan, jangan lupa untuk mute. Baik. Okey, jadi saya harap Cikgu Sally pun dah bersedia. Sepatutnya nanti saya akan hantarlah hand sanitizer kat situ. Jadi cikgu boleh guna. Jadi silakan cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Rindunya lama tak jumpa. Ya. Okey. Ya, sihat semua? Salam. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang modul 3 iaitu lukisan produk. Okey. Apa yang cikgu nak dapat, kriteria kejayaan kamu hari ini ialah kamu dapat menyenaraikan jenis lukisan, okey, menerangkan jenis lukisan, membezakan ciri-ciri lakaran dan lukisan, dan dapat menghasilkan lakaran ortografik
isometri, oblik, perspektif 4 ni. Okey? Kalau kamu dapat semua ni, maksudnya kita dah berjaya mencapai TP 4. Okey? TP 4. Banyak tu TP 4. Sekarang ni kita SPM kadang-kadang macam UPSR dah UPSR dah tak ada kan. So dia pakai pentaksiran bilik darjah. Okey, sebab itulah pentaksiran. TP tu tahap penguasaan. Itu yang kita gunakan sekarang. Baik. Jadi berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Yes. So nanti bila keputusan SPM keluar, dia akan nyatakan TP berapa murid ni. Okey. Oh, okey, baik. So pentingnya inilah PBD. Inilah dia. Dah sedia? Okey. Sebelum kita nak melukis, kita kenalah kenali dulu alat-alat untuk melukis. Okey? Kalau kita tak kenal macam mana kita nak lukis kan? Orang dulu menyampaikan maklumat melalui apa? Lukisan. Orang zaman purba. Ya, lukisan. Yes. Lukisan di gua tu. Sebelum wujudnya tulisan, lukisanlah medium penyampaian maklumat. Okey? Kalau kita nak buat benda apa pun, lukisanlah yang penting. Baik, okey? faham. Okey. Seterusnya, peralatan. Okey. Alright, peralatan mestilah ada kertas lukisan. Okey, kertas lukisan ni ada banyak jenis. Okey, yang kita gunakan untuk produk biasanya kita gunakan A3. Kalau kecil macam ni saiz apa? F4. A4. Kalau double? A3. Ke tak, bukan? Ni A3. Double A3. Okey. Jadi A5. A2. Jadi A2, sorry cikgu. Lepas A2 kalau 4 keping 2 keping A2 jadi A1. Kalau 2 keping A1 jadi AO. AO yang besar tu. Yang besar betul tu cikgu. Okey, faham. Okey. Alright. Seterusnya, mestilah kena ada papan lukisan sebab kita di peringkat sekolah kita pakailah papan lukisan. Okey? Papan lukisan kita yang ni yang lamalah dulu-dulu. Sekarang ni dah ada inovasi sikit. Kita pakailah yang macam ni. Oh. Okey. Di mana diletakkan sekali sesikuti di tepi ni. Di sini ada dia punya kita nak klip kertas dan kita tak perlu lagi pakai masking tape. Okey? So dia lebihlah jimat. Lepas tu kita ada pensel. Kita ada pensel khas. Kita tak pakai pensel yang biasa. Kalau untuk peperiksaan, selalu kita tengok iklan kat TV kan, sila pakai 2B, betul? Betul. Okey. Kita pakai 2H. Kita pakai H. Baik. Pensel H, 2H, 3H, 4H. Sebab dia punya, bila kita buat lakaran, dia tidaklah segelap yang kita dapat seperti kita... Kita gunakan pensel 2B tu kan untuk lorekan. Okey, faham. Okey. Seterusnya, sesiku set. Okey, ini set square. Biasanya murid dia panggil set square. Set square. Tapi kalau bahasa Melayu sesiku set. Saya kadang-kadang bila orang tanya apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Faham juga cikgu. Mesti akan ada masalah macam tu. Ada, tak berhubung. Okey, jangka lukis, jangka tolok. Ni kita pakai yang ni. Okey. Jadi cikgu, geometri set mesti kena ada. Geometri set mesti ada. Baik. Sebab jangka lukis untuk kita buat lengkung, bulat. Tapi jangka tolok untuk kita ambil ukuran dan sebagainya. Baik. Okey. Pita pelekat, kalau kita pakai ini, kita tak pakai dah pita pelekat. Oh. Sebab dia dah ada... Dia dah ada Yes. ini yang baru. Tapi yang sekiranya baru. kalau ada pelajar yang gunakan yang lama, mungkin perlukan pita pelekat ni cikgu. Yes. Okey. Okey. Ni, flexible curve. Untuk buat lengkung. Okey, flexible curve. Dan kita ada juga template. Bila kita buat lakaran lukisan, kita nak pakai template. Okey, ni template ni kan untuk dapatkan dengan lebih jelas. Alright. Okey, faham. Okey, kita ada juga pemadam, kita ada eraser shield. Okey, eraser shield ni untuk kita padam tu supaya dia tak terkena pada lukisan, garisan lukisan yang lain. Oh, okey, baik.
So, tak adalah kita terpadam benda yang kita tak nak kan. Yang kita nak. Sorry, tak nak pula. Yang tak nak memang kita Jadi padam. kita akan padam bahagian yang kita tak nak saja. Yes. Oh. Okey. Saya tak selalu cikgu, saya main padam je cikgu. Saya tak pernah guna benda-benda macam ni. Jadi bila ada subjek pembuatan perabot, kita dapat tahu bagaimana teknik mereka menjawab. Tadi kan Afiq dah beritahu saya kan, melalui lukisanlah kita menyampaikan maklumat. Sebab itulah kita perlukan lukisan produk. Sebab kalau kita nak buat benda, takkanlah kita setiap kali orang tu potong kayu, kita nak kena pergi maklum kat dia. Okey, ni tinggi dia 400. Okey, ini tinggi lebar dia 200. Jenuh lah, penat lah. Kita tak boleh pergi ke mana kan. So, kita perlukan lukisan. Okey? Baik. Ada 4 jenis lukisan yang kamu belajar hari ini, iaitu ortografik, isometri, oblik dan perspektif. Okey. Alright? Boleh ya anak-anak? Syawal? Boleh pelajar-pelajar semua? Okey? Boleh. Okey. Okey. Okey, lukisan ortografik. Kita mulakan dengan ortografik. Okey? Ortografik, unjuran bersudut tepat. Okey? Satah unjuran bersudut tepat kepada satah mengufuk dan menegak. Okey, nampak tak ni? Okey, nampak? Dia bersudut tepat. Okey, ni macam Ultraman lah pula kan? Baik. Okey. Dan istilah unjuran bersudut tepat dalam unjuran ortografik bermaksud lukisan diunjurkan tepat ke permukaan satah pada sudut 90. Ni sudut 90 lah kan? Ya, sudut 90. 90, ni 90, 90 darjah. Okey. So dalam ortografik ada 2 prinsip sukuan ortografik, iaitu prinsip sukuan sudut pertama dan sudut ketiga. Tetapi kebiasaannya di Malaysia kita pakai unjuran sudut ketiga. Oh. Okey. Okey. Unjuran sudut ketiga di mana pandangan hadapan akan berada di hadapan kita, pandangan pelan atas dan pandangan sisi kiri dan kanan. Okey. Alright, kita jarang guna pandangan sudut pertama. Pertama, pelan kat bawah, hadapan ke atas. Itu sahaja beza dia. Baik. Okey. Boleh, Arif? Okey. Okey? Boleh, Asbi cikgu, okey, boleh. Asbi? Okey, bila orang bagi lukisan kat awak kenal ya benda ni apa. Okey? So, mari kita tengok cara membina. Alright. So, mula-mula kita kenalah bina satah tepat dia. Itu kita bahagikan kepada 4. Okey. Dan pandangan hadapan. Okey, sekejap saya nak tanya, mana satu pandangan hadapan? Alright. Okey, ini adalah satah unjuran sudut ketiga. Okey, kita nak lukis. Okey, kita lukis dulu pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Kita dapatkan pandangan atas objek. Alright. Okey. So, boleh bagi tahu kat saya tak mana satu pandangan hadapan? Hadapan. Pandangan hadapan. Yang mana pandangan hadapan? Mesti berdepan kita. Sebab sudut 90 kan? Mana satu depan? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, macam Arif. Afiq pesan tadi, jangan Arif. lupa buka mic. Boleh, Arif? Boleh, cikgu. Pandangan atas yang mana? Yang Saya berlabel? Saya tak nampak huruf dia tu. Pandangan atas yang mana? Nampak tak ni? Saya tak nampak huruf dia. Oh, tak nampak Tak huruf. nampak huruf. Okeylah. Okey, mungkin kecil sikit kot slide cikgu kan. Okey, pandangan atas adalah yang berlabel E. Pandangan hadapan cikgu dah cakap tadi kan, dia mesti bersudut tepat dengan kita kan. Berdepan dengan kita. So, D dan B dan juga pandangan sisi adalah C dan A. So, bila orang hantar drawing kat kita, contohnya kerusi atau meja kita nak lukis, kita dah tahu dah, okey, ni depan kerusi, ini sisi kerusi. Ini atas, kita tengok daripada atas kerusi. Okey, So, faham. daripada situlah kita dapat baca lukisan tu. Okey? DB. Alright. Bila kita ada lukisan, mestilah kita ada pendimensian. Kalau bahasa biasa ni apa dia pendimensian? Pendimensian. Bahasa biasa Apa bahasa biasa dia tu? Dimensi. Ukuran. Okey, pendimensian ni adalah garisan ukuran. Ukuran. Kalau setiap lukisan tu orang bagi kat kita tak ada ukuran,
Kita tengok je lah macam mana nak buat, tak ada ukuran Ya, kan. betul. So kita kenalah dimensikan dia. Baik, faham. Alright, kita kena dimensikan dia, iaitu di mana kita kena tahu garisan dimensi, garisan mula titik sampailah ke, okey, ini adalah garisan dimensi di mana mula, daripada mula sampai hujung. Okey. Alright, garisan tambahan adalah garisan yang kat hujung sini. Itu adalah garisan tambahan. Dan di sini adalah ruang kelegaan di mana garisan tambahan tidak boleh menyentuh lukisan. Kalau tak, kita ini ukuran ni sini sampai sini ke sini sampai sini. Kita tak tahu. Kita keliru. Terkeliru. Sebab tu kita tak boleh. Dan garisan penunjuk mestilah yang nak tunjuk tu, kan? Okey. Nampak tak? Jelas tak? Saya jelas. Boleh? Pelajar di rumah jelas. Kalau buat lukisan mesti ada dimensi. Kalau tak ada dimensi, tak guna lukisan tu. Baik. Okey, kalau biasa budak-budak, anak-anak semua akan sebut cikgu ukuran. Kan? Kalau bahasa teknikal kita panggil pendimensian. Jadi kalau dalam peperiksaan kita ada ke bila menulis tu kena jawab dimensi atau ukuran? Dimensi. Kita kena gunakan dimensi. Dia akan bagi tahu sila tulis dimensikan lukisan ini. Okey. Dia dimensilah. Dia ukurlah, dia ambil pembaris ukur, dia tulislah. Baik. Okey. Dia tak panggil letak ukuran. Dia akan panggil dimensi. Okey. Baik. Silakan cikgu. Teruskan. Seterusnya kita pergi kepada lukisan isometri. Tadi lukisan ortografik. Ortografik kita pecah-pecah. Okey, depan, atas, sisi kita pecah. Kita pecah-pecah, asing-asingkan dia kan. Betul. Pada bersudut tepat. Tetapi isometri lukisan 3 dimensi. Okey, lukisan isometri ialah lukisan bergambar yang menunjukkan 3 dimensi. Di mana panjang, tinggi, lebar kita gabungkan. Mana pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan pelan kita combinekan sekali. Faham? Baru kita nampak bentuk sebenar dia macam mana. Kalau ortografik tadi kita pecah-pecah kan, kita tak nampak lagi. Kita tak nampak. Okey. Boleh SB? On? SB ada apa-apa soalan? Boleh kau. On tak on? Okey. On, alright. Bagus. On. Okey, on bagus. Carry on cikgu. Alright. So, kita kena kenal dulu konsep lukisan isometri di mana paksi-paksi isometri bersudut 120. Kalaulah ortografik bersudut tepat, tapi isometri dia bersudut 120 bersebelahan dia. Nampak tak tadi? Okey. Di mana dia ada tinggi, lebar, kedalaman. Okey. Ini tinggi, lebar, dalam. Okey. Alright. Dalam isometri dia ada 3 jenis paksi. Sebab bila kita nak melukis paksi biasa, dia nampak bahagian belah atas tu lebih jelas. Okey. Kita guna paksi biasa. Kalau paksi panjang, paksi terbalik, kita nak nampak bawah meja ni. Okey. Kalau paksi biasa kita nak nampak atas meja ni. Betul. Kalau paksi terbalik kita nak nampak bawah meja. Kalau paksi panjang, paksi panjang sebab kita nak tengok kalau ada dia ada pemegang ke kat sini. Macam contohnya kalau kita lukis gading. Gading kayu kan ada pemegang kan. So kita gunalah paksi panjang. Lebih jelas gambar tu. Depends pada gambar yang kita nak lukis. Okey? Manalah tahu kau ada di antara kamu ni jadi designer kan. So kamu kena fahamlah. Amin, insya-Allah ada. Paksi mana yang kamu nak guna? Kan? Okey, kalau paksi biasa, kan tadi saya dah cakap, bahagian atas yang akan nampak lebih jelas. Okey? So kita kena binalah paksi dulu, sini 30, sini 30, maka kita akan dapatlah 120. Sebab kalau mengufuk, dia punya ni 180. Dia punya 180. Sini kan Straight. 180 kan? So sini 30 dah 60. Okey. Alright. So paksi panjang, okey, bahagian panjang lah akan nampak lebih jelas, permukaan berbentuk panjang. Okey, dan juga paksi terbalik. Okey, paksi terbalik bahagian bawah. Okey.
Mari kita tengok cara nak melukis isometri menggunakan kaedah kotak. Okey, kaedah kotak di mana kita bina dulu kotak. Okey. Kita bina kotak. Alright. So kita ambillah dia punya ketinggian ni. Okey. Seterusnya kita dapatkan daripada pandangan atas, kita lukis. Okey, dapatkan pandangan hadapan dan kita draw. Oh. Okey. Nampak tak? Ini pandangan atas, sini atas, ni hadapan dan sini sisi. Sisi. Okey, kita combinekan dia. Okey, faham? Tadi ortografik saya terbalikkan aja gambar tu. Ikut sini. Sekarang kita tegakkan dia. Sama je. Wow, okey. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, seterusnya saya pergi kepada lukisan oblik. Boleh. Okey, boleh. Bagus. Nampak lukisan oblik ni lebih kurang sama je dengan lukisan isometri. Oh, sebenarnya Okey. lebih kurang sama je. Ya, lebih kurang Lukisan sama. isometri dan juga oblik. Ya, ada perbezaan. Perasan tak ada perbezaan? Sebenarnya ada perbezaan. Saya boleh nampaklah macam ni, boleh nampak dari segi visual. Bentuknya tu adalah bentuk apa, cikgu? Dia tetap 3 dimensi tetapi dia ada berbeza sedikit. Okey. Di mana dia ada paksi mengufuk. Di sini kan dia tak ada. Kalau ISO dia 30-30 kan. Ini tak. Ini kosong dengan 30, 60, 45. Baik, cikgu. Jadi cikgu, kita hold dulu sebab mungkin cikgu nak teruskan sesi pembelajaran tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Dan jadi pelajar yang di rumah maupun di studio kita boleh berehat. Jadi terus setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Jadi anda semua macam biasa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan apa yang paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter ataupun kalau lebih baik. Baiklah, jadi Cikgu Sally, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita masuk kepada lukisan oblik. Okey, terdapat sedikit perbezaan. Mari kita tengok, okey? Okey, untuk lukisan oblik. Okey, lukisan oblik, paksi condong cenderung kepada paksi mengufuk. Kebiasaannya paksi yang kita gunakan ialah 30, 45 dan 60. Okey, kat sinilah paksi condong ataupun paksi surut. Tapi biasanya kita lukis kita hanya menggunakan paksi 45 sahaja. Okey. Dan paksi mengufuk adalah bersudut tepat dengan garisan paksi menegak. Ya. Bersudut tepat. Okey. So, nampak tak ada beza dengan isometri tadi, Syawal? Boleh tak, Arif? Apa beza dia? Okey, siapa boleh siapa bagi boleh tahu? respon? Apa beza dia? Saya dah bagi tahu dah. Ke tak tak jelas ke? Tak jelas ke, Syawal? Jelas ke ataupun tidak? Sangkut-sangkut aja ikut. Sangkut-sangkut. Oh, sangkut-sangkut. Okey, tak apa cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskan. Boleh. Okey, dalam oblik ada 3 jenis lukisan oblik iaitu oblik cavalier, cabinet dan oblik arm. Okey. Okey. Oblik cavalier bila kita dapat je daripada lukisan pandangan ortografik, kita akan lukis mengikut saiz asal. Okey. Saiz asal ketiga saiz penuh. Yes, pandai. Siapa tu? Okey. Izzat ke? Syawal? Pandai Izzat. Oh, Izzat. Izzat. Bagus Izzat. Okey. Manakala oblik kabinet adalah separuh daripada skala penuh pada paksi surut. Paksi condong lah. Paksi surut atau paksi condong. Ni separuh sahaja. Daripada 240 jadi kepada 20. Okey. So, manakala oblik arm pula adalah 3/4 daripada paksi surut dia. Saiz penuh dia. 3/4 daripada saiz penuh. Maka kita akan dapat 30 lah sebab dia punya tu 40. Okey. So, kita tengok cara melukis pula. Okey, cara melukis. Okey, sama juga. Kita lukis kaedah kotak juga. Okey.
Macam tadi. Alright. So, nampak kan? Kita lukis, kita ambil pandangan. Kita kena pilih orientasi yang mana sesuai. Takut ada yang tak sesuai. Kan kita pilihlah orientasi, oh yang ni lah duduk kat depan. Biasanya jika ada bulatan, kita letak di bahagian depan. Sebab bahagian depan dia bersudut tepat. Okey? Oh, okey. Kalau lengkung apa kita letak bahagian sisi nanti susah. Sebab bila bahagian sisi dia nampak elips. Okey. Okey. Senang je kan lukis kan? Sketch macam tu je kan? Senang ke, Hasbi? Senang ke lukis? Senang tak? Senang je kan? Senang. Alright. So, perbezaan antara isometri dan oblik. Okey. Di mana lukisan oblik, tadi saya dah beritahu, ada satu paksi mendatar, ada satu paksi menegak dan paksi sorot dia bersudut 30, 45 dan 60. Tapi biasanya kita pakai 45. Okey. Dan lukisan isometri, satu paksi tegak, dua kiri dan kanan dia bersudut 30. Alright? Biasa saya ingat itu kalau nak exam, saya selalu pesan pada you all semua. Ingat ya, nama lukisan bila soalan peperiksaan minta oblik, satu paksi surut saja. Bila peperiksaan minta ISO, dua paksi surut dia ada. Oh, paksi condong dia ada. baik. So kalau jawab exam, kalau awak tersilap lukisan soalan minta ISO, awak bagi oblik, dia penalti awak. Oh, jadi penalti tiada markah langsung lah maksudnya, cikgu? Dia potong konsep. Dia ada markah apa tu, dia sebab soalan minta oblik, awak bagi ISO, tapi dia ada lagi lah markah yang lukisan yang tu dia ada tetap bagi, cumanya dia akan tolak lah sebab Jadi rugilah. Jadi cubalah rugilah. elakkan daripada melakukan kesilapan sebegitu. Yes. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lukisan perspektif. Okey, lukisan perspektif ni kebanyakan reka bentuk kita gunakan untuk built-in furniture. Oh. Built-in furniture ni, Built-in furniture macam interior design lah ni dalam-dalam yes, dalam built-in rumah. furniture ni kalau built-in furniture ni macam kabinet dapur yang kita lekatkan kat situ. Faham? Ikut ukuran betul-betul dalam dapur. Kita build pada customer punya custom make. Ikut customer punya Keinginan lah. ikut pelanggan. Okey, mengikut kehendak pelanggan. Okey, pelanggan punya design. Baik. Dan pelanggan punya cita rasa. Biasanya kita akan forwardkan, berikan pada dia design-design kita. Biasanya kita akan bagi design satu titik. Okey. Okey, lukisan perspektif. Itulah guna dia kan? Kita kena tahu dulu konsep dan jenis lukisan perspektif. Okey? Satu lukisan berbentuk 3 dimensi yang menunjukkan gambaran mata sebenar. Ini mata kita. Okey. Konsep dia, objek kelihatan lebih tinggi apabila berada depan kita dan tetapi akan lebih rendah apabila dia jauh daripada mata kita. Nampak? Depan kita ni dia tinggi, jauh dia mungkin kecil. Paling senang saya suka bagi contoh ladang getah. Ladang getah. Okey. Kalau awak nampak ladang getah, awak nampak bila makin jauh dia makin sayup, kecil. Dia pergi kepada satu titik tumpu. Kan? Faham, betul. Ataupun tiang elektrik yang dekat sepanjang jalan tu kan. Depan kita nampak tinggi, bila jauh dia akan jadi pendek. Okey. Dan kegunaan dia untuk menunjukkan gambaran sebenar objek serta suasana dan aktiviti dalam ruang tersebut. Sebab tu kita guna perspektif ni untuk design, design rekaan dalaman ataupun hiasan dalam rumah. Okey? Okey. Alright. Dan dia lebih mudah difahami dan lebih menarik. Bila kita lukis ni, kita tunjuk dekat customer, oh inilah rumah awak yang akan awak dapat nanti. Dia tengok terus dia macam, okey. Berminat. Kalau awak tunjuk seketul, ini almari awak kat sini, ini meja awak kat sini, ini sofa set awak kat sini, dia macam, betul ke? Faham. Kan? Macam yakin tak yakin pula. Macam yakin tak yakin jadi bila pula. gunakan lukisan perspektif ni lebih meyakinkan customer lah. Dia boleh, kita dah tunjukkan dia satu view. Okey. Faham. Alright.
So, jenis lukisan dia ada perspektif satu titik di mana kita akan tumpu pada satu titik lenyap. Okey, satu je. Mata kita tumpu kat situ je. Ataupun 2 titik lenyap. Okey, maksudnya ada 2 bahagian. Ataupun 3 bahagian. 3 titik lenyap. Okey, kita menampak sini, sini, sini. Okey? So kalau lukisan perspektif satu titik, okey, garisan tegak, garisan mengufuk serta objek yang dilukis selari dengan sata gambar. Nampak? Garisan tegak selari dengan sata gambar. Okey, dan dia menuju kepada satu titik lenyap. Nampak tak objek ni dia makin kecil? Ya. Alright. So design-design ni okey, kalau 2 nampak tak? Dia tarik titik kepada 2 titik lenyap dan objek selari dengan satah gambar manakala faksi yang lain condong ke arah satah gambar. Ini satah gambar kita. Okey, kita nampaklah lukisan tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada lukisan perspektif 3 titik. Mempunyai paksi objek yang tidak selari dengan satah gambar. Kedudukan titik lenyap berada di bawah ataupun di atas garisan ufuk. Nampak sama ada dia boleh berada kat sini, kat situ dan kat situ ke, ataupun di kat bawah ni ke titik lenyap kita. Kita tengok pada 3 bahagian. Okey. Contoh penggunaan untuk reka bentuk bangunan dan produk baru. Okey, biasanya ini memang kita akan buat, kita nak tunjuk satu kawasan yang kita nak bangunkan, bangunan apa yang kita nak letak. So kita akan letak lukisan yang macam ni. Lebih nampak cantik. Baik. So bila kita nak buat presentation untuk kita punya clients, kita akan letakkan lukisan perspektif 3 titik supaya bila dia tengok nampak gah. Baru dia setuju. Baik. Macam kita nak bangunkan laman bestari ke apa kan. Jadi dari situlah kita dapat tunjukkan kepada klien kita sebuah image, bukan saja gambar lah tetapi sebuah image. Baik. Okey. So sekarang ni cikgu dah sampai kepada perbezaan lakaran dan lukisan. Tadi cikgu dah terangkan ada 4 jenis lukisan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri lakaran dan lukisan. Okey? Lukisan dilukis secara bebas, tidak mempunyai ukuran, menggunakan medium yang asas iaitu pensel, pemadam dan juga kertas. Itu lakaran. Lakaran paling asas. Baik. Okey. Dan seterusnya lukisan ada pensel, pemadam serta alat-alat ini. Itu adalah lukisan. Okey. Jom kita tengok video yang saya sediakan untuk awak. Okey, mari. Okey, ini adalah sketching. Nampak? Dia tak ada guna pembaris langsung pun. Nampak? Ini yang saya selalu suruh awak buat. Sila buat sketching dulu sebelum awak nak design perabu awak. Sketching dulu. Okey, ni sketching. Dia sketching je. Maksudnya sketch ni tidak memerlukan apa-apa. Yes. Ukuran pun belum ada lagi ya cikgu? Tak ada ukuran, tak ada apa. Dia cuma sketch saja. Cuma pensel dengan kertas ataupun pemadam kalau dia nak guna. Dia takkan guna pembaris atau alat-alat lukisan yang lain. Baik. Okey? Okey, nampak? Dia lukis. Sekejap je. Senang je kan? Jadi ini adalah cara untuk kita membuat sebuah lakaran sebelum kita pergi ke step seterusnya lah cikgu ya? Yes. Kita buat lakaran dulu. Okey, nampak dah siap dah. Sekejap je. Boleh buat tak Hasbi macam tu? Hasbi boleh buat ke Hasbi? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Okey, sebab lepas ni kita akan pergi kepada modul 4 iaitu reka bentuk. Memang awak kena buat lakaran. Jadi pemakahan juga akan dinilai melalui lakaran mereka lah? Yes. Okey, baik. Kena keluar dulu lakaran. Kena keluarkan idea dulu. Dia kena lakar dulu. Jadi cikgu kalau ada pelajar yang lakarannya sama? Tak boleh sama. Tak boleh sama. Sebabnya kalau sama maksudnya dia plagiat. Plagiat tu dia tiru. Menirulah. Ni dia tak tiru, dia idea sendiri. Jadi ini adalah sebuah lakaran armchair. Ya, armchair. Okey. Seterusnya kita tengok pula yang melukis pula.
Okey, Kita ini tengok pula lakaran. yang melukis. Nampak dia lakar macam tu je. Okey. Okey. Dah siap kan lakaran dia kan? Okey. Kita tengok yang melukis pula. Okey, itu lakaran. Sekarang kita nak tengok yang melukis pula. Oh, ada lagi? Ada melukis. lagi video? Okey. Ada video yang melukis. Okey. Nampak? Dia mesti ada pensel. Dia mesti ada pembaris. Tak ada pembaris, dia tak boleh lukis. Oh. Itu beza dia melukis. So, bila jawab peperiksaan, kalaulah garis tu nampak lurus, soalan minta lakaran, tapi lukisan tu lurus, tepat. Memang Akan jadi salah lah. tolaklah markah. Tolaklah markah. Sebab kita minta lakaran, bukan lukisan. Oh. Dia kena lakar. Lakar dia kena guna pembaris. Jadi lukisan perlu kena ada pembaris. Lakaran tidak perlu bukan pembaris. Yes, tak boleh. Nampak? Dia guna pembaris semua. Dia takkan guna, dia tak pakai pakai lakaran garisan tangan kan? Dia tak draw pakai tangan pun. Okey, itu yang berbezanya. So saya takut nanti masa jawab exam tu kan, duduk lukis pakai duduk membuat lakaran menggunakan pembaris dan pensel. Nanti sayanglah markah. Kita akan tolak. Ya. Jadi Tolak cikgu, markah. kalau lakaran dengan lukisan, macam lukisan ni kena kira tak dia punya sudut untuk kita ukur kaki tu? Yes, Perlu? kalaulah lukisan, kalau 30, kita pakailah yang ni. Oh, okey. Square set. 30. Set square. Set square. Sudut 30. Kalau oblik, kita pakai yang ni, sudut 45. Oh, baik. Jadi Sudut dalam 45. lukisan kena ada ukuran yang tepat. Yes. Baik. Kalau lukisan isometri, kita akan pakai dua ni. Macam dia pakai ni kan? Ini isometri. Okey. Kalau yang ini oblik. Itu adalah oblik. Okey, faham. Inilah bila kita nak melukis. Okey, boleh. Boleh. Saya dah faham dah So, perbezaan lukisan dan juga lakaran. yes. Okey. Alright. So, marilah kita menguji minda sedikit. Okey, mari, cikgu. Kita uji minda sikit. Okey. Alright, sekarang ni soalan cepu mas. Okey, siapa nak jawab? Baik. Okey, mari kita tengok. Berikan saya satu prinsip unjuran ortografik. Siapa nak dapat TP4? Cepat. Siapa? Kalau Afiq terjawab nanti kan tak dapat pula. Siapa? Okey, satu prinsip unjuran ortografik. Izzat. Izzat. Silakan Izzat. Kisah unjuran ortografik Unjuran? bolehlah dianggapkan sebagai tulisan dua dimensi. Lagi sekali Izzat. Objek yang dilukis dengan kaedah ini akan memberikan dua dimensi iaitu tak dengar. Tak dengar. Okey. Tak dengar. Okey, dia kata prinsip unjuran ortografik. Saya sangkut sikit lagi. Lain sangkut. Lain sangkut. Okey, tak Okey. apalah. Okey, prinsip unjuran ortografik kita ada dua, iaitu sudut pertama dan juga sudut ketiga. Okey. Okey. Biasa kita guna sudut ketiga. Okey. Nyatakan 3 jenis paksi isometri. Dia ada 3 jenis paksi tadi yang saya terangkan. Saya Iwo. Apa dia, Arif? Paksi biasa, Yes. paksi panjang dan paksi balik. Ya, pandai, hebat. Tahniah, Arif. tahniah, Okey. Arif. Okey, kalau Arif boleh lukis lukisan ni, saya bagi TP5. Oh, terus dapat TP5 kat sini ya. Kalau boleh lukis, kalau lepas ni awak boleh lukis, saya bagi TP5. Kalau TP6 tu dia kena sangat berhemah, dia boleh ajar orang, dia dapatlah TP6. Kalau dia boleh ajar Afiq balik, dia dapatlah TP6. Itu dapat TP6 lah. Okey, tak apa, nanti kita deal belakang Arif Ajar Afiq. Okey. So seterusnya berikan saya 3 jenis lukisan oblik. Tadi ada 3 jenis kan tadi? Betul. Oblik apa? Cikgu. Oblik apa, Izzat? Oblik Cavalier, Yes? oblik kabinet, Yes? oblik arm.
Ya, okey. Betul. TV4 menjadi milik awak. Okey. Okey, baik. So, seterusnya soalan yang keempat, berapakah jenis lukisan perspektif? Ada berapa jenis lukisan perspektif? Okay, Arif dah, Izzat dah. Mungkin Hasbi, ataupun Syawal ada nak berapa cuba? jenis? Cepat. Ada berapa titik tadi saya terangkan? Ada berapa? Ada berapa titik? 3 titik. Okey, pandai. Ya. Alhamdulillah semua dapat T4. Okey, Afiq pun dapat T4. Alhamdulillah. Sebab Afiq jawab tadi juga, cikgu. Okey, Afiq pun dapatlah Afiq T4. pun dapat ke? Baik, cikgu. Jadi, cikgu ada apa-apa tak pesanan sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, syukur Alhamdulillah. Okey, kepada anak-anak semua beradalah di rumah. Sama-samalah kita putuskan rantaian COVID-19 ini kerana terlalu banyak yang berada dalam keadaan kritikal sekarang dan kasihanilah frontliner kita yang sudah semakin letih untuk menangani COVID-19 ini. So, saya harap semua anak-anak saya akan berada di rumah dan belajarlah demi SPM awak nanti. Ya, Okey? baik. Terima kasih Cikgu Saliza ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Sally. Dan saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kita di studio dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk temu janji untuk episod seterusnya. Dan itu saja daripada saya. Jika ada salah silap, saya mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk memang datang daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Bye kat kamera. Bye. Didik TV KPM. Cikgu harap agar anak-anak semua sentiasa sihat dan dilindungi daripada sebarang penyakit serta virus COVID-19. Dalam keadaan pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin banyak kes, cikgu harap agar anak-anak sentiasa duduk di rumah dan tidak perlu ke mana-mana. Tontonlah Didik TV yang menyediakan banyak slot PDP. Walaupun anak-anak tidak ke sekolah, disebabkan cuti dan lockdown, anak-anak masih boleh lagi belajar dengan menonton Didik TV. Manfaatkan masa yang ada daripada slot-slot yang telah disediakan dan PDP oleh guru-guru yang hebat. Harap anda semua mengekalkan momentum yang ada dan teruskan semangat anda untuk bertempur di medan peperiksaan. Tak lama lagi. Cikgu tahu anak-anak semua, walaupun kita semua sekarang ni berada dalam situasi yang agak sukar, janganlah anda semua mudah untuk berputus asa kerana Allah telah janjikan di sebalik kesusahan yang kita alami pada saat ini, insya-Allah pasti akan ada kesenangan di akhirnya. Cikgu harap anak-anak semua teruskanlah berusaha, berdoa dan jangan lupa untuk mohon restu ibu bapa dan juga guru. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Esa.